Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam 2030 bersama-sama saya Dr. Jeniri Amir. Isu berkaitan dengan undi 18 telah mencetuskan kehangatan kembali. Apakah rasional di sebalik undi 18? Apakah kebaikannya? Apa cabarannya? Adakah benar mereka yang berusia 18 tahun itu belum cukup matang untuk mengundi dan menentukan masa depan negara? Jadi untuk berkatakan isu ini, tetamu saya yang saya undang ke studio kali ini ialah penalisis politik terkemuka, Dr. Arnold Puyo. Ya, Dr. Arnold, terima kasih kerana sudi tampil dalam 2030. Terima kasih, Dok. Apa reaksi awal Doktor apabila langkah ini telah diambil untuk memberi peluang pada pengundi muda ini 18 tahun daripada 21 tahun ke 18 tahun? Apa reaksi awalnya? Bagi saya melihat ini sebagai satu tindakan yang sangat positif. Karena kalau kita melihat komposisi penduduk Malaysia, orang-orang muda mewakili komposisi penduduk Malaysia secara signifikan dari segi jumlah. Ini merupakan satu langkah yang positif. Dan yang kedua, saya melihat bahwa ini adalah masa yang paling sesuai untuk kita memperkenalkan golongan muda kepada politik. Mengapa doktor kata ini masa yang paling sesuai? Karena kalau kita lihat kita punya situasi politik sekarang ini, Dr. Jenari, kita melihat bahwa politik kita tidak lagi didominasi oleh parti-parti besar. Politik kita sudah menjadi semakin kompetitif, politik kita sudah semakin telus. Dengan adanya media massa, anak-anak muda sudah didedahkan dengan isu-isu semasa, dengan politik, isu-isu politik dan sebagainya. Apalagi dengan media baru. Dengan media baru. So, bagi saya, ramai di kalangan anak muda sendiri sudah menjadi terbuka, sudah menjadi aware, dan ramai juga yang sudah berani memberikan komen-komen. Termasuklah bukan komen biasa, komen pedas-pedas ya. Termasuklah komen-komen yang kritikal terhadap kerajaan, terhadap pihak pembangkang. Sebagai satu contoh, Dr. Jenari. Dulu kita tidak pernah bercakap tentang otonomi secara terbuka. Kita tidak pernah bercakap tentang isu secession ataupun berpisah. Ini seolah-olah isu itu isu tabu. Betul, dulu. Isu tabu dan juga dianggap sebagai isu yang tidak sepatutnya diperkatakan. Tetapi sekarang ini, Dr. Jenari, kalau kita melihat di media sosial, orang secara terbuka bercakap tentang otonomi, bercakap tentang isu secession dan sebagainya. Mengapa ini berlaku? Bagi saya golongan muda, saya bercakap daripada perspektif golongan muda. Bagi saya golongan muda sudah merasakan bahawa mereka telah di-empowered, menggunakan perkataan bahasa Inggeris. They are empowered to say what they want to say. Because bagi mereka sudah tiba masanya kerajaan, negara memberikan mereka peluang untuk bercakap sesuatu yang penting terhadap isu-isu politik di negara kita. Dan ini adalah merupakan bagi saya merupakan satu faktor pendorong bagi anak-anak muda untuk tampil ke hadapan dan berkata, we are ready, you give us the opportunity. Ya, jadi untuk justru terlibat dalam konteks had umur ini turunkan daripada 21 ke 18. Apa kepentingannya ataupun kebaikannya? Kebaikannya bagi saya karena umur 18 ini kalau kita lihat, mungkin Dr. Jenari pun sudah mengetahui bahwa kita ada akta yang mengatakan umur 18 tahun itu dianggap sebagai umur dewasa. Itu yang pertama. Dan Boleh kedua, kahwin, boleh kahwin, boleh mendapat lesen memandu, boleh menyertai polis, boleh menyertai ATM dan sebagainya. Dan kalau kita lihat tren di seluruh dunia pun, Dr. Jenari, kita melihat memang umur ini dianggap sebagai umur yang sesuai. Dan dalam konteks Malaysia sebagai contoh, umur 18 ini adalah umur di mana anak-anak muda sudah mulai didedahkan dengan isu-isu semasa. Kalau mungkin 17 tahun itu dia masih berada di secondary 5 kan. Tapi apabila dia sudah berumur 18 tahun, dia akan mula melangkahkan kaki ke universiti, pra-universiti ataupun matrikulasi. Dan ini adalah masa di mana mereka akan dilatih bagaimana untuk menganalisis data, bagaimana untuk membuat research, bagaimana untuk membuat assignment-assignment yang bersifat komprehensif, dan ini masanya. Bila lagi kita nak tunggu? Bagi saya ini masanya kita memberikan mereka peluang untuk terlibat sama dalam proses demokrasi negara. Mengapa pentingnya anak muda ini perlu diberi peluang? Suara mereka ini perlu diberi peluang dalam konteks negara yang mengamalkan demokrasi. Karena kalau kita melihat golongan muda ini adalah generasi pelapis. Kalau kita lihat rata-rata, kalau kita lihat saja, Dr. Jenari, kita punya member of parliament. Berapa ramai orang muda? Tak ramai. Bagi saya mungkin dalam lebih kurang
12% atau 13%. Kita bandingkan Yang berusia 60 tahun ke atas kita 100 lebih ya. ya lebih agak ramai. Ya. Ya. Dan kalau kita lihat tren di seluruh dunia pun kita melihat ada Perdana Menteri yang umurnya 40 tahun, MP yang agak muda berumur 30 tahun ke bawah dan sebagainya. Tren itu sudah ada. Dan kalau di Malaysia ini kita mesti menyediakan satu langkah awal kepada golongan muda, menyediakan mereka satu langkah awal supaya mereka akan mula berjinak-jinak dengan politik, berjinak-jinak dengan kepimpinan negara. Dan bagi saya, satu langkah yang terawal yang kita boleh buat adalah merendahkan umur kepada 18 supaya kita beritahu kita punya orang muda bahawa kita serius. Kerana mengundi ini, Dr. Jennery, bukan kita mengundi memilih pemimpin saja. Bukan kita mengundi untuk memilih parti. Apa peranan lain, fungsi lain? Bagi saya, Dr. Jennery, mengundi ini diberikan kepada kita hak demokrasi kerana kita akan menentukan masa depan negara. Jadi bayangkan Dr. Jennery, kalau saya beritahu kepada pelajar saya yang kebanyakannya umur 18 tahun, first year student, saya selalu berkata begini kepada mereka. Tengok, kamu ini sudah akan diberikan kuasa mengundi. Dan kamu tahu dengan kuasa mengundi itu kamu boleh buat apa? Jadi dia kata pada saya, kami boleh buat apa, Dr. Arnold? Saya kata, dengan kuasa mengundi itu, kamu boleh menentukan masa depan negara. Dan ramai yang menganggap bahawa itu sesuatu yang agak besar yang diberikan kepada mereka. Dan penting untuk kita mulakan pada saat ini, Dr. Jennery. Itu pendapat saya. Ya. Apa lagi kebaikan lain kalau kita turunkan usia mengundi ini? Yang saya boleh fikirkan begini. Kalau kita turunkan usia 18 ini, bukan tadi saya bercakap tentang menyediakan peluang ataupun ruang kepada anak-anak muda untuk terlibat dalam proses politik pembentukan negara. Antara lain yang saya boleh lihat adalah kalau kita turunkan umur kepada 18, maka kita akan membawa lebih ramai orang untuk terlibat di dalam proses pengundian, dalam meraihkan demokrasi. Dan kita akan dapat melihat bahawa dari segi komposisi pengundi di Malaysia akan lebih representatif. Karena kita dapat lihat ramai golongan muda yang akan terlibat. Menyeluruh. Jadi Menyeluruh. Dr. Arnold, jadi kita nak perkatakan perkara ini lebih lanjut selepas rehat. Okey. Jadi kita nak tanya Dr. Arnold, apakah cabaran-cabaran yang bakal kita hadapi apabila kita nak turunkan usia mengundi. Okey. Kita rehat dan jumpa lagi selepas ini. Sebelum rehat tadi Dr. Arnold, kita bercakap tentang kebaikan rasional di sebalik usaha untuk menurunkan had usia mengundi daripada 21 ke 18 tahun. Kita antara negara yang sedikit di dunia ini. Sebenarnya ada 9 negara saja di dunia ini yang mengekalkan usia mengundi 21 tahun. Betul. Dan di ASEAN ini Singapura dan Malaysia saja. Mengapa agaknya kita lewat ini laksanakan perkara ini? Bagi saya, Dr. Jennery, kita kena melihat rentetan perkembangan politik Malaysia sejak tahun 2008. Bagaimana dominasi kuasa BN itu sedikit demi sedikit dipecahkan oleh parti pembangkang dan juga oleh golongan NGO dan sebagainya. Jadi bagi saya, kesedaran tentang kepentingan penglibatan anak muda dan juga NGO-NGO di Malaysia ini, dia bermula, orang kata seawal 1999. Ada yang kata 2008 itu dia bermula dengan secara lebih agresif. Kenapa 2008? Karena saya tengok siapa yang sebenarnya kalau kita lihat Dr. Jennery di Malaysia ini, golongan yang benar-benar push for reform, yang ingin supaya politik kita ini menjadi lebih fleksibel, menjadi lebih terbuka adalah kebanyakannya adalah NGO-NGO bermula di semenanjung Malaysia. Kemudian mempunyai yang datang ke Sabah dan Sarawak dan mempengaruhi cara bagaimana kita berpolitik di sini. Dan bagi saya, ia bermula daripada situ. Kemudian apabila ada pergerakan untuk menurunkan had umur kepada 18, dan ini pula disokong oleh menteri-menteri muda yang agresif, yang berkebolehan, yang berketerampilan seperti YB Saddiq. Kemudian YB Saddiq ini pula disokong oleh tokoh seperti Tun Mahathir dahulu semasa beliau menjadi Perdana Menteri. Dan ini adalah rentetan. Dan kemudian kalau kita lihat ramai yang menyokong usaha ini. Kenapa ramai yang menyokong? Karena ramai yang mau melihat perubahan dalam politik di Malaysia.
Ya, bukan seperti dahulu. Kita perlukan politik baru. Kita perlu, ini yang dikatakan sebagai politik baru, Dr. Jenari. Walaupun dalam konteks Sabah dan Sarawak ini, kita dapat melihat masih ada elemen-elemen politik lama. Tapi kalau kita melihat pilihan raya di Sabah, kita dapat melihat banyak elemen-elemen politik baru yang timbul. Antaranya? Sebagai contoh, kalau kita, Dr. Jenari pun mungkin sudah terbiasa, termasuk saya dan juga rakan-rakan sarjana yang lain, apabila kita mengkaji politik Sabah, kita melihat kepada sistem patronage, kita melihat kepada the politics of personality, kita melihat kepada the politics of parochialism. Tapi Dr. Jenari, kalau kita pergi bawah, kalau kita turun ke bawah, kita berinteraksi dengan anak-anak muda, kita berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin NGO, ada tren yang baru saya tengok. Apa antara trennya dari itu? dari segi penglibatan NGO yang bercakap tentang isu-isu underrepresentation, bercakap tentang isu-isu yang berkaitan dengan kemiskinan, bercakap tentang isu-isu yang keterpinggiran, marginalisasi dan sebagainya. Betul, yang bercakap tentang isu-isu yang berkaitan dengan women, wanita yang tidak diketengahkan dalam politik negara ini, dan juga isu-isu yang berkaitan dengan anak-anak muda. Ini yang diketengahkan oleh pemimpin-pemimpin politik dan juga NGO-NGO yang ini ada di suatu Sabah. menarik, ya? Bagi saya suatu yang menarik. Ya. Jadi ini mendorong kita untuk melihat politik daripada pelbagai sudut. Bukan hanya daripada sudut 3P yang saya sebutkan tadi. Parochialism, patronage, and personality. Ya. Jadi baik, untuk laksanakan had umur ke 18 tahun ni, pasti bukan mudah. Betul. Apa agaknya cabaran atau tantangan, the challenges yang bakal dihadapi untuk kita laksanakan ini? Bagi saya, kita masih boleh melaksanakan perkara ini, tapi at the same time, bagi saya yang penting adalah dari segi membekalkan pengetahuan dan juga ilmu kepada anak-anak muda kita supaya mereka tahu bahawa berpolitik itu bukan hanya berpolitik semata-mata. Berpolitik itu karena kita mau membantu membangunkan negara. Kita mau membantu menentukan masa depan negara. Jadi sebab itu pendidikan civic ini penting bagi saya, Dr. Jenari. Dan juga kesedaran tentang kepentingan berpolitik itu pun penting. Cabaran bagi sekolah-sekolah, cabaran bagi IPT tempatan dan juga kolej-kolej swasta untuk menerapkan nilai-nilai ini ke dalam hati, ke dalam fikiran golongan muda. Kemudian Dr. Jenari sendiri pun tahu cabaran dari segi untuk menggalakkan anak-anak muda untuk mengundi, untuk turun mengundi. ISI sendiri pun ada mengatakan bahwa ini merupakan sesuatu yang agak susah untuk dilaksanakan. Mengapa agaknya anak muda sekarang tidak begitu berminat untuk turun mengundi agaknya? Bagi saya kerana banyak faktor lah, Dr. Jenari. Tapi kalau bagi saya sudah mengajar politik di universiti sudah lebih kurang 10 tahun. Dan saya dapat melihat bahawa salah satu faktor yang menyebabkan mengapa anak-anak muda ini tidak berminat ataupun tidak mau turun mengundi kerana apa yang mereka baca ataupun apa yang mereka dilihat di kaca TV adalah banyak perkara-perkara yang buruk tentang politik. Dan apabila tentang pemimpin politik. Pemimpin politik. Apabila mereka tengok kita punya parlimen misalnya, apabila parlimen bersidang, kata-kata yang dikeluarkan, kualiti hujah kualiti perbahasan yang disampaikan, ini sebenarnya tidak menarik minat orang-orang muda. Dan orang-orang muda ini apabila mereka lihat politik, mereka fikir politik ini hanya bercakap tentang ketambakan kuasa, tentang wang, tentang salah guna kuasa dan sebagainya. Jadi bagi saya, cabaran bagi saya Dr. Jenari sebagai pencara politik, meyakinkan orang-orang muda bahawa politik ini is more than that. Politik is about managing power. Politik is about making decision. Politik is about policy making. Menentukan masa depan negara. Menentukan masa depan negara. Ini adalah politik. Cuma masalahnya apabila orang mula berpolitik, orang lupa bahawa tujuan mereka berpolitik itu adalah untuk to build the nation, membangunkan negara, bukan untuk membangunkan diri sendiri ataupun menggunakan kuasa untuk menjadi kaya, menyalahgunakan kuasa. Jadi ini sebenarnya yang menimbulkan persepsi tidak baik di kalangan golongan muda. Tapi bagi saya ini sentiasa optimistik, Dr. Jenari. Macam Dr. Jenari juga. Baik, Dr. Arnold. Ini
Di sebalik Ya. janji untuk pastikan perkara ini dapat dilaksanakan pada bulan Julai tahun ini, terdapat pihak tertentu, termasuk pemimpin politik yang mengatakan bahawa ini tidak dapat dilaksanakan. Mengapa adanya tentangan seperti ini? Ada suara yang masih tidak bersetuju bahawa anak muda ini tidak harus diberi peluang secepat mungkin. Ya, ramai yang berkata bahawa ini ada kaitan dengan technicality, kerana tidak mudah untuk kita menyediakan satu sistem di mana kita boleh automatically register kita punya orang-orang muda. Mereka menyalakan sistem dan sebagainya. Tapi begini saja Dr. Jindari, perkara ini bukan baru. Perkara ini sudah kita laksanakan kalau tidak silap saya 2 tahun lepas. Betul? Lebih kurang 2 tahun lepas. Baik. Maksudnya pihak tertentu ini sengaja mencetuskan memberi alasan. Jadi untuk memperkatakan isu ini, apakah langkah yang harus diambil dari segi pendidikan politik, adakah mereka ini betul sudah matang? Kita berhenti rehat seketika dan perkatakan isu ini selepas rehat. Anda sedang mengikuti 2030. Tetamu saya minggu ini ialah Dr. Arnold Puyo, panelis politik terkemuka yang juga pensyarah sains politik di sebuah universiti tempatan. Jadi Dr. Arnold, ada yang menganggap bahawa langkah ini sebagai langkah yang tidak praktikal, tergesa-gesa dan sebagainya. Apa komen Dr. Arnold tentang dakwaan seperti ini? Ya, seperti saya katakan tadi Dr. Jindari, kalau kita lihat ini sudah dimulakan agak lebih awal. Itu yang pertama. Dan juga yang kedua, kita punya wakil rakyat menyokong penuh usaha ini. Dan kalau Dr. Jindari masih ingat, ialah yang mula-mula membentangkan ini adalah YB Saddiq. Kemudian disokong oleh Perdana Menteri kita yang berumur 94 tahun pada waktu itu. Dan disokong juga oleh 32 parti politik. Parti politik. Dan secara umum saya melihat masyarakat menyokong usaha ini. Dan ini sudah berlaku lebih kurang 2 tahun lepas. Dan sekarang ini ramai yang bertanya, kalau sudah dimulakan dahulu, mengapakah tidak ada persiapan yang dibuat secara rapi? Apa agaknya sebab seolah-olah sengaja dicari alasan itu agak-agaknya? Itu yang mengherankan ramai orang, termasuk saya sendiri. Kenapa tiba-tiba kita katakan tak boleh laksanakan? Kita boleh tak laksanakan, kita mempunyai pendapat yang lain. Itu sebenarnya mencetuskan tanda tanya, mencetuskan keraguan masyarakat, terutama sekali di kalangan golongan muda. Kerana mereka ini sudah menjadi begitu excited, Dr. Jindari. Mereka sudah kata mereka mau terlibat. Pimpin-pimpin politik, anak-anak muda pun sudah kata mereka nak menyusun strategi bagaimana nak membawa anak-anak muda untuk bersama-sama mencorakkan politik masa negara. Masa depan negara. Dan tiba-tiba berita seperti ini timbul. Agaknya bagaimana perasaan anak muda dengan kenyataan seperti ini? Kita monitor, Dr. Jindari. Kita monitor respon-respon yang diberikan oleh anak-anak muda. Dan kalau kita lihat, ramai yang sebenarnya merasakan meluahkan rasa tidak puas hati. Mereka kecewa, mereka marah. Kalau saya bercakap-cakap, berbincang dengan pelajar saya sendiri, ini seringkali ditimbulkan. Mengapa? Saya tidak ada satu jawaban yang straight, Dr. Jindari. Apa yang saya boleh katakan bahawa saya sendiri pun heran, risau karena keputusan ini dibuat dan tidak ada justifikasi yang kuat yang diberikan. Kenapa ini tidak dapat dilaksanakan? Adakah ini kalau ikut dakwaan setengah pihak kerana golongan muda ini anti-establishment, mereka penyokong pembangkang dan sebagainya. Adakah ini sebabnya? Saya tidak dapat mengatakan mungkin itu sebabnya. Mungkin ada ketakutan pihak kerajaan, misalnya lah. Kalau misalnya mereka melihat ramai orang muda yang terlibat dalam politik, bagi saya tidak perlu takut. Pihak kerajaan ataupun pihak pembangkang, siapa-siapa pun tidak perlu takut. Seperti saya katakan tadi, Dr. Jindari, politik kita ini, kita suka ataupun tidak suka, sudah menjadi politik yang bersifat kompetitif. Kita sudah menjadi negara yang mengamalkan politik yang bersifat kompetitif, yang suka tulus. Dengan kenyataan Dr. Arnold, kerajaan tidak harus takut. Apa maksud Dr. Arnold tentang itu? Dapat huraikan. Kenapa kerajaan perlu takut? Kalau kerajaan mentadbir negara dengan baik, kalau kerajaan dapat meyakinkan orang-orang muda bahawa kerajaan yang memerintah ini adalah kerajaan yang kredibel, yang boleh menawarkan perkhidmatan yang terbaik kepada orang muda,
Kenapa kita perlu takut kepada orang muda? Kalau kita boleh yakinkan kepada orang muda bahwa kita ini adalah kerajaan yang bertanggung jawab. Adakah maksud Dr. Anwar kerajaan sekarang tidak kredibel? Saya tidak katakan begitu, Dr. Jendery. Tapi daripada persepsi kebanyakan anak muda, mereka agak kritikal dengan apa yang mereka lihat. Misalnya apabila darurat diisytiharkan, apabila banyak keputusan yang dianggap sebagai flip-flopping, apabila mereka melihat bahawa kerajaan ini adalah kerajaan yang tidak begitu responsif, tidak begitu efektif dari segi bagaimana mereka mengendalikan isu-isu yang berkaitan dengan anak-anak muda. Jadi ini menimbulkan rasa kecewa di kalangan golongan muda. Trust deficit itu saya tengok Dr. Jendery semakin lama semakin membesar. Jadi ini yang perlu puncanya daripada itu, adakah disebabkan oleh faktor yang Dr. Anwar sebutkan tadi? Saya melihat itu salah satu faktor. Faktor yang kedua adalah karena usaha ini dilihat sebagai satu usaha untuk menidakkan penglibatan golongan muda untuk terlibat secara aktif dalam politik di negara kita. Jadi persepsi itu sudah dibentuk sekarang ini. Karena naratif begitu sudah begitu ya. Sebab kalau kita lihat anak-anak muda ini seringkali dikaitkan dengan parti pembangkang. Ya. Bagi saya kalau kita lihat Dr. Jendery, kalau kita lihat kajian-kajian yang dibuat sebelum ini memang pun betul. Anak-anak muda ini condong kepada pembangkang. Dan bagi saya itu merupakan sesuatu yang kita terima. Kita terima karena sebagai dalam satu sistem demokrasi. Dalam satu sistem demokrasi kita memberikan peluang dan ruang kepada sesiapapun untuk menyatakan pendapat politik masing-masing, dan yang paling penting adalah untuk mengundi siapa parti atau pemimpin yang disukai oleh orang-orang muda. Jadi bagi saya ini sesuai dengan semangat demokrasi. Sesuai dengan semangat demokrasi. Baik, Dr. Arnold. Tadi saya nak tanya. Kalaulah kita gagal laksanakan undi 18 ini, apa agaknya implikasinya? Kerana kita harus faham bahawa usia 18 ini kalau ambil kira selepas SPM, dan jumlah pelajar SPM ini sekitar 500,000 juta, 500,000 satu tahun. Apa agaknya implikasinya kalau kita lewatkan tangguh-tangguh perkara ini? Saya ini lebih kurang sama dengan apa yang saya sebutkan tadi. Dia akan menimbulkan banyak persepsi yang negatif terhadap kerajaan. Karena kalau kita lihat orang-orang muda ini, dia mau supaya suara mereka didengar. Isu-isu yang berkaitan dengan PTPTN, isu-isu berkaitan dengan pendidikan di peringkat menengah. Dari segi pola pengundian bagaimana? Pola pengundian memang betul Dr. Jendery, seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita lihat trennya ada di situ, kita dapat lihat ramai yang menyokong pihak pembangkang sebelum ini. Karena apabila kita tanya orang-orang muda, kenapa mereka lebih cenderung kepada pembangkang bukan kepada parti kerajaan, mereka berkata bahawa parti pembangkang ini lebih responsif, lebih bersifat terbuka dan lebih dekat dengan orang-orang muda. Jadi itu respon yang kita seringkali dengar daripada orang-orang muda. Jadi apa yang betul-betul didambakan, diperlukan oleh anak muda sebenarnya? Selain daripada Dr. Anwar yang Dr. Anwar sebutkan tadi. Dia begini Dr. Jendery, yang menarik kalau saya seringkali bercakap benda yang sama kepada pelajar saya melalui interaksi, dan mereka katakan kami mau melihat satu kerajaan yang dinamik. Yang dinamik bermaksudnya macam mana? Dinamik bermaksud kerajaan yang responsif, kerajaan yang efektif. Kemudian mereka akan membawa kita untuk melihat kerajaan-kerajaan seperti di Kanada, di Australia, di US, dan juga kerajaan-kerajaan di negara-negara Skandinavia. Jadi mereka mengidamkan kerajaan yang begitu, Dr. Jendery. Yang bukan hanya efektif, tetapi cepat memberikan respon kepada masalah rakyat. Baik, Dr. Arnold, adakah mereka akan menjadi kingmaker? Adakah mereka ini betul anti-establishment? Bagaimana adakah mereka ini kalau dikatakan tidak matang, bagaimana untuk mendidik mereka ini? Jadi saya nak tanya persoalan ini dalam segmen terakhir. Kita rehat dan jumpa lagi selepas ini. Baik, Dr. Arnold. Golongan muda ini jumlahnya cukup besar, sekitar 3.7 juta. Dan mereka menjadi penentu, pencorak yang akan menentukan masa depan landscape politik negara. Kita tak boleh menyerahkan begitu saja. Jadi apa agaknya
ciri-ciri ataupun kriteria pengundi muda yang kita tuntut yang perlu ada supaya apabila mereka turun mengundi ke peti undi nanti mereka buat satu keputusan yang betul-betul tepat, bertanggungjawab dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita lihat Dr. Jenari, baru-baru ini mereka Center telah mengadakan survei dan mereka mendapati bahawa secara keseluruhan orang-orang muda memang ingin terlibat, ingin terlibat aktif dalam politik. Cuma mereka ada persepsi-persepsi negatif. Contohnya mereka mengatakan bahawa politik ini agak complicated. Dan mereka juga mengatakan bahawa ahli politik tidak menghiraukan apa yang dikehendakkan oleh rakyat dan sebagainya lah. Dan bagi saya, golongan muda sudah bersedia. Dan apakah ciri-ciri yang ada pada seorang pengundi muda itu? Bagi saya yang paling penting adalah pengundi muda perlu pandai menilai. Apa yang kita nilai? Kita bukan menilai kerana emosi. Kita bukan menilai kerana apa yang kita baca ataupun yang kita tonton di TV sahaja. Kita mestilah menilai polisi ataupun isu berdasarkan fakta, berdasarkan data yang kita dapat. Dan kita jangan hanya membuat keputusan kerana satu sumber sahaja. Dan pengundi muda perlu bijak untuk membezakan pelbagai sumber sebelum mereka memilih, sebelum mereka bukan hanya bergantung pada naratif atau perbincangan dalam media sosial, Facebook dan sebagainya. Betul. Jadi apa yang mereka harus buat? Bagi saya melihat kalau golongan muda sekarang ini, karena mereka diberikan satu tool. Tool itu adalah media sosial. Dan media sosial ini jadi sangat berkuasa. Karena berita itu sangat pantas di-share kepada semua orang, termasuk di-share kepada golongan muda. Dan bagi saya golongan muda harus pandai untuk menilai mana fakta, mana otak. Dan juga menilai kalau kita misalnya dapat maklumat daripada media sosial, kita jangan terus percaya bahawa maklumat itu betul. Dan saya seringkali berkata kepada para pelajar saya yang rata-ratanya sangat muda lah, saya katakan, sebelum kamu percaya, sebelum kamu komit kepada maklumat ini, tanya dulu diri sendiri, dari mana sumber dia? Adakah sumber itu kredibel? Kalau sumber tidak kredibel, jangan share. Ataupun jangan buat keputusan kerana kamu tidak pasti sumber itu kredibel ataupun tidak kredibel. Apa kerisauan utama Dr. Arnold terhadap golongan muda, pengundi muda ini? Sebenarnya kalau dari segi tadi kita bercakap tentang kematangan, saya tidak begitu risau kalau kita bercakap tentang matang ataupun tidak matang ini, Dr. Jenari. Karena kita pun susah untuk mendivinasikan maksud kematangan itu. Cuma sedikit kerisauan saya adalah mungkin saya katakan begini, Dr. Jenari. Saya kalau ini sudah dilaksanakan, ini sudah confirm dilaksanakan, saya mau supaya kita lipat gandakan usaha untuk membantu golongan muda, untuk memberikan pendedahan kepada mereka tentang politik. Pendidikan politik amat penting. Pendidikan politik. Kenapa perlu mereka terlibat? Perlu. Jadi siapa yang harus memainkan peranan ini? Bagi saya semua pihak perlu memainkan peranan. Dan kalau di peringkat universiti sendiri, Dr. Jenari, saya mau melihat kita diberikan peluang dan ruang untuk memperkenalkan subjek-subjek politik yang berkaitan dengan demokrasi, pengundian, ataupun kita boleh tubuhkan kelab politik. Mungkin saya punya pandangan ini agak radikal, tapi bagi saya atau dari sekolah menengah, kita boleh mulakan daripada sekolah. Dan kalau kita betul-betul ingin empower the young people, kita mulakan di peringkat sekolah. Kita dedahkan mereka tentang proses demokrasi, yang termasuklah bagaimana mengundi, kenapa kita mengundi, apa kepentingan mengundi dan sebagainya. Dan di peringkat universiti, Dr. Jenari, kalau kita lihat, kita memang seringkali mengadakan pemilihan pemimpin, dan cara kita memilih sudah ada. Cuma kualitinya kita perlu pertingkatkan. Kita perlu membuat suasana pilihan raya di universiti itu seolah-olah macam ia benar-benar berlaku di luar. Setakat ini bagaimana pengamatan ataupun tanggapan Dr. Arnold dari segi pemahaman politik pelajar kita? Bagi saya ini secara umum, saya melihat bahawa para pelajar kita sudah mampu untuk berfikir secara matang, untuk melihat ataupun untuk menilai isu berdasarkan maklumat-maklumat yang diperolehi. Cuma apa yang perlu dipertingkatkan adalah kita perlu mendedahkan mereka lebih banyak lagi maklumat tentang apa yang berlaku di luar. Di Malaysia mungkin ini cara kita berpolitik. Tapi di luar pula bagaimana? Di Australia, di US, di Skandinavia bagaimana? Jadi supaya kalau kita berikan mereka
peluang seperti ini, jadi mereka boleh membuat keputusan dan mereka boleh membantu bagaimana proses politik di Malaysia itu dilaksanakan. Jadi Golongan muda ini merupakan aset kan? bagi saya ya Sebagai betul. aset penting dan bagi saya sebagai parti politik khususnya, apa yang harus dilakukan oleh parti politik bagi memastikan mereka dapat menarik golongan muda ini menyertai parti politik mereka? Saya ingin melihat parti politik mengadakan kursus-kursus politik ataupun menubuhkan sekolah-sekolah politik dan saya boleh membantu. Ini bukan mau mempromosikan dirilah, Dr. Jendery. Cuma kita berkata bahwa kita boleh membantu parti-parti politik untuk mengajar kursus-kursus politik ataupun boleh ditubuhkan sebuah sekolah politik yang mana disokong oleh pelbagai parti, parti kerajaan ataupun parti pembangkang. Jadi siapapun masuk ke dalam sekolah itu nanti, apabila mereka nak memilih parti, terpulanglah pada mereka. Mereka nak masuk PBB kah? Mereka nak masuk PRS kah? Mereka nak masuk PSB kah? Tapi mereka ini sudah dilatih, Dr. Jendery. Mereka dilatih bagaimana untuk memimpin. Mereka sudah dilatih bagaimana untuk mentadbir negara melalui sekolah politik yang ditubuhkan. Jadi bagi Bagaimana saya, that's the way forward. peranan NGO? Tentu NGO juga dapat main peranan untuk mendidik golongan muda ini supaya mereka punya kadar celik politik yang tinggi. Betul. Dan bagi saya NGO, parti politik perlu bekerjasama dengan pihak universiti. Dan kita jangan melihat ini sebagai satu usaha satu pihak sahaja. Jadi parti politik, NGO dan universiti perlu bekerjasama untuk kita train kita punya pimpin-pimpin masa depan melalui sekolah politik yang saya sebutkan tadi ataupun melalui penubuhan klub-klub politik di peringkat universiti. Ya, mengapa tidak? Adakah bagi Dr. Anol golongan muda ini kalau yang umur 18 tahun ini diberi peluang untuk mengundi dengan jumlah 3 juta lebih itu menjadi kingmaker dalam pilihan raya akan datang? Bagi saya possible karena jumlah yang begitu ramai, mereka boleh kita panggil they can tilt the balance of power. Bagi saya itu sesuatu yang possible, Dr. Jendery, karena Dr. Jendery pun tahu in politics nothing is kan impossible kan. Jadi bagi saya itu sesuatu yang possible, berkemungkinan besar akan berlaku. Ya, karena orang muda ini sudah mampu untuk membuat keputusan untuk menentukan apa yang terbaik bagi mereka. Baik, Dr. Anol ada sekitar 45 saat. Apa harapan Dr. Anol terhadap golongan muda, pengundi muda ini untuk menentukan masa depan politik negara? Bagi saya, golongan muda adalah aset negara. Golongan muda sudah bersedia untuk terlibat dalam proses pembuatan negara, untuk terlibat di dalam usaha kita meraihkan demokrasi di Malaysia. Ini adalah masa yang paling sesuai untuk orang-orang muda terlibat secara aktif. Politik di Malaysia sudah berubah, Dr. Jendery. Politik Malaysia sudah berubah dan kita tidak boleh menghalang perubahan itu. Dia akan terus berubah dalam tempoh 10 tahun, 20 tahun akan datang. Jadi kita tak boleh ubah. Baik, terima kasih Dr. Anol. Dr. Anol telah memperkatakan tentang isu undi 18 dan para pengundi berumur 18 tahun itu memainkan peranan yang amat penting untuk menentukan hala tuju dan landscape politik negara. Jadi mereka harus diberi peluang untuk mengundi dan suara mereka tidak harus dipinggirkan. Jadi dengan itu, sekian saja. Jumpa lagi minggu depan.